Terima kasih. Lestari ni kita kena faham. Lestari, dia ada beza. Lestari, melestarikan, pelestarian, kelestarian. Oh, dia beza-beza. Lestari maknanya benda kekal, tidak berubah-ubah. Melestarikan, mengekalkan ataupun kita menetapkan. Pelestarian, perlindungan daripada kemusnahan. Kalau kelestarian, keadaan yang tidak berubah. Sebab itu kosakata lestari ini dia kata serapan daripada Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggeris dia setara dengan maksud everlasting. Ataupun bahasa orang sekarang dia panggil sustainable. Bahasa Melayu baru jumpa, mampan. Sekarang baru jumpa. Jadi perkataan lestari ini sekarang dah semakin popular. Walaupun dulu dia lebih menjurus kepada bidang alam sekitar, pembangunan. Tapi sekarang dah ada pula orang guna terma baru, pengurusan lestari. Ada juga. Pengurusan lestari ini dia lebih kepada pentadbiran yang bermutu tinggi. Ada konsep kualiti, dikekalkan dia punya tahap-tahap pengurusan yang baik dari segi tidak berubah dan sebagainya lagi. Dah banyak, lestari ni dah banyak kegunaan dia. Cuma dalam konteks Bandaraya Kuantan ni saya melihat kita kena mengakui bahawa perbandaran yang pesat dia akan menimbulkan banyak isu. Ini tak ada orang boleh nafi. Saya Tuan Mengusi, saya duduk Kuantan daripada tahun 70-an. Daripada duduk air putih je, duduk sampai ke Batu Empat, Taman Sepakat, rata habis dah Kuantan ni duduk. Daripada Kuantan ni dua hala jadi satu hala, daripada hutan dah jadi kedai. Kita menengok perkembangan Kuantan. Daripada pasar duduk atas sungai sampai pasar duduk atas darat, kita menengok perkembangan. Daripada roundabout menjadi traffic light. Dulu roundabout saja Kuantan, semua roundabout. Kita melihat perkembangan demi perkembangan. Perbendaran yang pesat mesti menimbulkan isu. Pertama, masalah kesesakan lalu lintas. Yang kedua, isu pengangkutan awam. Yang ketiga, isu kemiskinan bandar. Yang keempat, isu kekurangan kemudahan dan juga infrastruktur. Yang kelima, isu penggunaan sumber tenaga. Yang keenam, isu urus tadbir bandar dan banyak isu-isu yang lain. Maka disebabkan isu-isu perbandaran semakin kompleks, rakan-rakan kita town planner, perancang bandar sekarang terpaksa melihat kepada pendekatan baru dalam nak membangunkan bandar sekarang. Mereka terpaksa fikir ikhtiar cara baru. Maka lahirlah macam-macam konsep, antaranya konsep bandar pintar. Ada dipanggil pembangunan berorientasikan transit ataupun TOD, Transit Oriented Development. Ada pula bandar rendah karbon, low carbon cities. Tahniah kepada Majlis Bandaraya Kuantan yang telah dapat pengiktirafan sebagai low carbon city ni, tahniah diucapkan. Yang keempat, bandaraya berdaya tahan risiko, disaster resilient cities. Ada pula konsep kejiranan hijau. Ada pula konsep bandar selamat. Ada pula konsep bandar padat dan macam-macam lagi. Tapi semuanya ini takkan menjadi erti kalau peranannya hanya dijalankan oleh Majlis Bandaraya Kuantan. Kita semua warga Bandaraya Kuantan ini mesti sayang kepada bandar kita ini. Di sinilah kita dilahirkan, kita besar di sini, cari rezeki di sini, kita temu jodoh di sini, kita berkeluarga di sini dan mungkin kita mati juga di sini. Maka mari kita menyumbang. Apa bentuk sumbangan kita? Pernah dulu keluar satu berita, tapi ini berlaku dekat kawasan Hulu Selangor. Pihak berkuasa terpaksa seal kawasan peranginan perkelahan di Hulu Selangor. Laluan dekat Temple Park pun pihak pengurusan terpaksa buat sekatan, tak bagi orang masuk dah berkelah. Apa sebab? Ketika itu pengunjung datang bawa makanan tapau, bawa dalam polistirin dan bagai-bagai. Habis makan dia tinggal setinggal-tinggalnya sepanjang tepi sungai itu. Akhirnya jadilah pencemaran, kecin tikus dan sebagainya lagi. Sebab itu yang ini kita kena ambil kesedaran. Lestari celah mana kalau tak ada perangai tak berubah. Sebab itu kalau kita tengok di Eropah, Rhineland di Germany, kalau kita tengok Rhineland Germany,
Macam mana kita tengok dia punya sungai begitu bersih, padahal Jerman itu adalah industrial country. Dia adalah bandar negara industri. Tuan-tuan tengok sungai-sungai di negara Eropah, pergi ke Australia, pergi ke New Zealand, semuanya bersih dan juga terjaga. Walaupun sungai di Eropah ada satu sungai nama Sungai Danube, second longest river in Europe. Sungai itu dia menempuh 23 bandar dan 10 negara. Sungai itu tempuh Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova dan Ukraine. Tapi kalau tuan-tuan tengok sungainya bersih, tak ada sampah terapung pun. Macam mana boleh jadi begitu? Kalau sungai itu duduk dalam bandar kita saja, kita jaga munasabah. Tempuh berapa negara? Tapi Alhamdulillah sungai Kuantan sekarang lawa sangat. Tahniahlah kepada Majlis Melaria Kuantan. Yang tak kerti bahasa ada lagi, yang campur-campur tu ada lagi. Dia habis rokok, dia jentik, nampak pula jauh. Ingat bunga api, rupa campur rokok. Ada lagi lah. Apa yang membezakan orang Eropah dengan orang kita? Yang membezakan adalah education, pendidikan. Ya, education lah, ataupun pelajaran civic lah, yang kita nak terapkan sangat kepada anak-anak kita. Jaga alam sekitar, kebersihan, masyarakat dan sebagainya. Dan bagi kita orang Islam, tak sepatutnya benda ini kita tak jadi juara. Sebab antara tanggungjawab khalifah di muka bumi ini adalah mesti mengimarahkan bumi ini. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiru thumma tubu ilaih. Aku yang jadikan kamu daripada bahan di bumi, dan hendaklah kamu memakmurkan bumi ini dan minta ampunlah kepada Allah. Surah Hud, sebahagian surah Hud ayat yang ke-61. Sebab itu antara tanggungjawab kita di muka bumi ini, jagalah alam kita. Kita antara sumbangan, saya ingat kita sebagai warga Kuantan, mari kita budayakan kita semula. Majlis Melaria Kuantan saya dipahamkan dia target nak kurangkan 50% daripada sisa pepejal, dan kadar kita semula dia nak naikkan 70%. Kalau kita kaji dalam Quran, Allah suruh kita makmurkan dunia ini, bukan hancurkan. Antara cara kita makmurkan adalah dengan kita bantu dalam proses kita semula. Kampung Melayu di Indrapura, mekar indah si bunga rumput. Kita semula agenda negara. Mengapa payah kita nak sahut?